Apa pandangan Ustaz tentang satu pertubuhan iaitu Hizbut Tahrir yang menyatakan demokrasi adalah sistem kufur yang menyanggahi Islam? Saya ingat nanti tuan-tuan tengok, saya ada forum tentang Islam versus demokrasi yang dibuat di Kelang. Saya, Dr. Mazli dan juga Ustaz Wanji, 18 bulan. Forum tu nak buat, saya tak tahu, penganjur kata pihak pemuda PAS ni ada kawan PAS tak puas hati, tak mau bagi program tu sebab nanti tiga-tiga orang ni bagi pandangan yang tak sama dengan PAS. Betul ya? Tak tahu, saya tak tahu dia penganjur hantar tadi, tapi program tu on jalan yang biasa. Tapi kalau betul itu depa kata, saya akan check. Kalau itu depa kata, kalau betul itu depa kata, leceh. Tak ada merintah pun dah tak demokrasi dah. Kadang-kadang 2 kali 5, 5 kali 2. Ada soalan? Tak ada soalan, tuan-tuan? Oi. Okey. Oh, Tuan Khalid. Heran dia dari mana? Soalan pertama Pak Azan. Ya. Perlukah kita sahut azan? Kiranya sebutan-sebutan makhrajnya tak betul, di mana Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Fa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak sebut Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Adakah kita harus jawab azan? Yang kedua, Ustaz, dalam surah Hud ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasy-Nya di atas air. Di sini anak minta Ustaz ulas berkenaan dengan arasy di atas air. Terima kasih. Dan yang ketiga, maaf. banyak ah. Sebab yang lain mereka ni tak pernah keluar dalam tekok kata ada bunyi hantu dengan kita. Tak pernah jumpa lagi kata ada bunyi hantu. Negara kita ni tak ada hantu. Hantu pun boleh bunyi. Terima kasih. Mungkin disebabkan kerana di negara kita ni banyak bomo. Parti-parti pun banyak tokoh-tokoh dia yang bomo. Jadi apa saja termasuk pengundi, dia fikir pengundi hantu. Mungkin kot. Ada kot pengundi hantu. Tapi saya ingat apa nak heran Haji Khalid. Nampak ni ustaz-ustaz ni ramai ingat duk jampi hantu. Hantu sungguh pun boleh jampi, takkan pengundi tak boleh. Saya masalah arsyuhu 'alal ma' wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasy Tuhan 'alal ma'. Macam hakala, macam tu Quran kata, macam tu kita faham. Arasy dia, arasy itu wujud. Dan daripada Allah Ta'ala ciptakan setiap sesuatu daripada minal ma', daripada air. Dan arasy itu wujud, nah arasy dia di atas air. Macam mana? Allah Ta'ala alam. Dan sekeliling kita pun air ni banyak lah. Air ni yang di sekeliling kita ni, air macam-macam air yang ada kan. 2 hidrogen, 1 oksigen, air Wallahu ta'ala alam.
Macam tu Quran dah macam. Walaupun perbahasan panjang lah. Macam-macam pendapat di kalangan tabi'in lagi, di kalangan macam-macam. Kemudian daripada mazhab salaf, kemudian mazhab khalaf. Adakah Tuhan di atas arash, ataupun arash itu hanya wujud, Tuhan bukan atas arash, hanya simbol dan seumpamanya, macam-macam. Kemudian yang pertama tadi jangan kelak tanya. Nama? Azan kalau sekiranya orang tu azan tak betul, maka asalnya kita hanya wajib jawab azan yang betul. Asalnya itu asal. Jadi bila azan tu tak betul, ada dua keadaan. Sama ada kita tak baca, sebenarnya sunat jawab, disunatkan jawab, sunnah jawab, disunnahkan jawab. Walaupun sebahagian ada di kalangan ulama yang mewajibkan, disunnahkan menjawab azan. Bila orang azan dengan betul, kita jawab. Karena Nabi kata qulu kama yaqul, maka hendaklah kamu kata macam mana yang muazzin tu kata. Jadi takkan dia kata silap kita nak pergi kata macam dia juga kan. Jadi kita tak katalah. Jadi bila dia kata silap, kita tak ilahlah kata dia. Ataupun kita faham elok macam ni, dia kata silap, kita tak ikut yang silap tu, kita kata hak betul. Kita kata hak betul pun boleh juga dipaham. Para fuqaha mereka sedikit ada keluasan dalam masalah orang telor. Kalau orang tu semayang, dia telor, dia tak boleh nak baca. Dia orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak boleh. Dia jenis bukan semua orang Jawa, tapi ada orang Jawa lah yang tak boleh. Dia kata siratal ladzina nangam tak. Dia nangam. Orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia siratal ladzi nangam. Dia nangam juga. Tak apa payah buat pun duk nangam juga. Dia ni kira dimaafkanlah. Tapi dia tak patut jadi imam lah. Tapi kalaulah kita pipi dia dah jadi imam, kampung tu semua Jawa dah, bukan kata semua Jawa lah, marah lah lagi isu perkauman lah. Semua tak boleh, semua nangam. Semua jenis tu pakai duk sebut nangam lah. Dia lah antara nangam-nangam tu, dia sedap sikit pada hal lain lah. Dia bagi dia jadi. Kita tak nangam. Kita singgah semayang, dia nangam. Kan? Suratul ladzina nangam. Dia nangam. Dia bukan sengaja ni. Orang dah betul kali ke 999 dah. Tak boleh. Tapi tak ada siapa nak jadi imam, dia jadilah kampung tu. Hak lain pun kalau jadi pun lagi teruk. Kita mai jadi ikut belakang, kita hak boleh tak nangam ni. An'am ta'alaihim. Dia jadi imam. Sah tak semayang kita? Semayang kita sah. Kita consider dia sebagai orang yang telor lah. Bila dia telor, dia tak boleh sebut, bukan dia sengaja sebut macam tu. Tapi dalam kes macam tu lah. Tapi kalau dalam kampung tu ramai lagi orang lain boleh azan, cari hak boleh sebut lah. Cari. Kerana azan beza. Bukanlah beza, azan hak macam tadi, tapi azan ni lagi penting sebab dia jadi syiar. Semua orang dengar. Macam mana kalau satu orang mai dengar, orang kata, sebenarnya orang kadang-kadang dia sebut susah dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia nak sebut Muhammad, dia nak sambung patah tanwin bertemu dengan ra tu, lalu dia pun pergi sebut macam mana tadi? Tahu saya pun tak tahu dia. Ada soalan tu? Salam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La ikraha fid-din." Sudah ada di kalangan liberalis yang bertafsir sendiri. Jadi kalau dia Ustaz bagi dalam konteks yang tepat apa sebenarnya dan satukan daripada fid-din. Hadirin dan hadirat sekalian, ni isu. So Abang Sinar pergi bubuh saya muka depan, dia kata saya bela. Saya bukan bela hak tu, saya tak apalah, tapi laporan dia tu okey lah. Saya bila beliau hubungi saya, dia ceritakan keadaan, saya faham maksud dia. Tapi saya nak ulama asal ayat ini menurut Ibnu Katsir, asal ayat ni dia turun kerana menurut
sebahagian riwayat lah. Kerana dan Al-Albani mensahihkan riwayat ini. Kerana orang-orang Madinah, orang Yathrib, sebelum kedatangan Islam, bila mereka dapat anak, kadang-kala mereka nazar, kalau aku dapat anak ni, aku nak bagi anak ni kat Yahudi. Pasal depa orang Arab ni, dia tak ada agama yang teratur, agama yang tersusun. Jadi Yahudi ni agama yang agak kemas. Bila dia agama yang kemas, dari satu sudut perasaan orang Arab ni memang pandang juga tinggi pada Yahudi ni. Bila dapat anak, kadang-kadang dia bagi kat Yahudi. Anak bila duduk dengan Yahudi, lama-lama anak jadi apa? Jadi Yahudi ya. Yahudi naknya tak boleh masuk, tapi dia duduk membesar, dia ikut percaya macam orang Yahudi percaya. Bila Islam datang, mereka menganut Islam, jadi golongan Ansar. Mereka mula menyesal sebab anak mereka jadi Islam, anak mereka jadi Yahudi. Lalu mereka berfikiran, mereka rasa nak paksa balik anak-anak mereka tu supaya terima Islam macam dengan mereka juga. Pasal mereka mak bapak dah masuk Islam, pasal anak-anak pun patut ikutlah masuk Islam. Tak bolehlah duduk dengan Yahudi, ikut Yahudi macam dulu. Quran turun kata la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan, no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama, kerana telah nyata antara petunjuk dan kesesatan. So tak boleh paksa, walaupun kita dah masuk Islam, kita tak boleh paksa anak kita yang tak Islam untuk masuk Islam. Okey, itu asasnya. Keadaan pada zaman Nabi, orang masuk Islam, dan kemudian kita kena beza. Ini senario yang tak ada pada zaman kita. Pada zaman Nabi tak ada sangat orang yang lahir Islam. Yang ada ialah orang yang memilih untuk masuk Islam, dan mereka masuk Islam dengan pilihan mereka. Dan kita tak dapat banyak kes, ada kes orang yang keluar Islam. Sebab itu ingat tak apabila Abu Sufyan dia jumpa dengan Maharaja Rom Herakl, dan mereka dialog, dia tanya macam mana dengan pengikut Muhammad, adakah ayakhruju ayartadu an dinihim, adakah mereka keluar daripada agama mereka? Abu Sufyan kata la, tak keluar. Dia kata wa kadzalika sya'nul iman idza khalatal bashashatul qulub. Yang demikian itulah keadaan iman apabila dia dah bercampur masuk dalam jiwa. Dia orang Islam tak keluar. Kita ada kes yang keluar masuk Kristian, ialah kes Ubaidillah bin